Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat apa? Aneh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, adab buang air. Termasuk pula adab buang air. Minggu lepas istinja. Sekarang adab buang air. Adab ni dia peraturan-peraturan yang elok, ataupun kelakuan-kelakuan yang dipuji. Bukan adab, adab kebiasaan. Alif, hamzah, da, alif, ta marbuthah tu adab. Ni adab. Hamzah, dal, ba, adab. Adabun. Maknanya kelakuan-kelakuan yang dipuji. Banyak sangatlah di dalam hadis Nabi SAW yang mengajar kita tentang adab. Dan adab satu perkara yang wajib diajar oleh seorang ayah kepada anak. Sehingga kalau kita tak ajar adab kepada anak kita berdosa. Kerana hak anak di antara yang mesti ditanggung oleh seorang ayah, ajar dia adab. Adabnya adab yang baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hakul waladin an wa'in an yu'allimul kitab wal adab. Wa fi ayatin wa adabah. Hak seorang anak yang mesti dipikul oleh seorang ayah ialah mengajar dia kitab dan mengajar dia adab. Jadi di antara adabnya adab buang air, ataupun kelakuan yang disuruh, yang dipuji, atau peraturan yang baik ketika buang air. Buang air ni maknanya buang air kecil, buang air besar, bukan buang air mandi. Yang pertama, mendahulukan kaki kiri ketika masuk tandas. Masuk kaki kiri ni adab yang baik bila masuk tandas. Dia kaedah dia tiap-tiap perkara yang baik kita buat dengan kanan. Perkara yang tidak baik kita buat dengan kiri. Dah belok kiri kan satu perkara yang baik, betul, tapi tempat tu tidak baik. Jadi masuk kaki kiri bukan kerana belok kiri tu, kerana tempat. Tempat tu tempat tidak elok. Mana dalam rumah dengan dalam tandas moleklah rumah. Tempat ada molek. Jadi tempat yang tidak molek masuk kaki kiri. Tempat yang molek masuk kaki kanan. Kita keluar daripada tempat yang molek menuju ke tempat yang lebih molek, langkah kaki kanan tu. Contohnya keluar daripada rumah ke masjid. Keluar daripada rumah nak pergi masjid. Masjid lebih molek lagi. Keluar kaki kanan tu. Nak jumpa ke kanan dulu. Kanan tu nak bunyi masjid. Tak apa lagi suatu pergi masjid. Tapi arwah kita ke masjid, itulah tempat yang paling baik. Rumah molek dah. Masuk rumah kaki kanan. Tapi kalau kita keluar rumah nak duduk lepak atas gerai je, kaki kiri je. Pasal apa? Nak keluar nak tinggal rumah yang baik, gerai, molek rumah ada gerai. Lepas tu kita masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk masjid kaki kanan langkah. Siapa kat pintu masjid, pintu surah, pintu balasah, kanan dulu. Lepas tu kena ingat. Kadang kita dah ingat lah, buruk masuk. Siapa kat pintu surah, pintu masjid, ingat kaki kanan dulu. Lama-lama tak payah ingat lah, dia jogging. Macam orang nafas macam orang sakit nafas, susah nafas, lepas tu dia tarik dan kita ingat tak kita kalau sihat? Tak lah, takkan kita ingat tarik Rayah tak rayah tau, dia mana jogging. Gitu juga dengan perkara-perkara syariat. Bila kita latih lah, dia jadi jauh lagi. Tak payah ingat. Bila masuk masjid, automatik kaki kanan masuk dulu.
Sebab tu Nabi ajar kita doa. Kan kalau masuk masjid lain, keluar masjid lain. Pasal apa? Di luar masjid kurang elok dibandingkan masjid. Walaupun di luar masjid tempat kita cari rezeki, tempat dapat rezeki yang halal. Nah, dalam masjid lebih lagi pula. Nampak? Tapi aja kan bila kita melangkah kaki kanan masuk masjid, Allahumma inni as'aluka min rahmah. Atau kama qala yang satu, aku minta denganmu rahmat, aku nak rahmat. Nampak? Pasal rahmat, kasih sayang banyak dalam masjid, dalam surau. Nah. Kiah dengan, sebab apa dalam tanda dikira tempat yang tidak baik, kerana di sana syaitan suka duduk. Nah, syaitan suka duduk dalam tanda. Nah, luar tidak suka. Bukan tidak mari jatuh, bukan dalam mari dalam bilik, tapi nak tempat dia tidur pun semua dalam tanda. Nah, dalam tanda. Sebab apa? Sebab dalam tanda ni dilarang, dibelagu, dia dibunyikan zikir dan ayat Quran. Maka seseorang itu dia akan duduk lama pada tempat yang dia mendengar perkara yang dia tak suka. Syaitan ni tak suka dengar ayat Quran, tak suka dengar zikir, dengar selawat. Maka di mana lah rumah kita tak boleh selawat, tak boleh zikir, tak boleh baca Quran? Dalam tanda. Dah. Waktu hidup situ. Jadi bila kita masuk situ, kita tak boleh nak berzikir. Kan dalam hati lah, zikir lisan tak boleh. Nak. Jadi dia tak dengar ayat Quran dalam tu, maka suka hidup situ. Nah, macam orang baik-baik tak, kalau benda-benda yang tak baik bunyi situ, orang baik-baik tak suka nak masuk. Dah. Tak saya ingat tangan ulama ajak masuk disko. Kata saya joget masuk dia relax kejap. Nak cakap sikit. Tak payah orang disko tu tak mau masuk, pening kepala. Faham? Pasal apa? Pasal dia tak suka dengar. Syaitan dia tak suka dengar Quran. Maka cepatan dia tak bunyi Quran dalam tanda. Hidup situ. Nah. Kiah dengan tandah ini segala tempat-tempat lain yang biasanya berlaku perkara-perkara yang tidak baik. Maka sunat kita masuk kaki kiri kau. Nah. Masuk dalam Astaka kaki kiri. Masuk dalam Jayun Maidin kaki kiri. Ingat tu. Nah. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masa duduk cakap depan situ Maidin. Baca kuat gitu. Nampak? Pasal tu, pasal di dalam itu tempat syaitan. Al-khubuthi wal khaba'ith. Khubus syaitan datang, khaba'ith syaitan sini. Nah, syaitan datang ni. Kau jenis cari awet lah tu. Tak beli barang. Tak kena naik turun. Kau sini, tekan cari datang. Dengan punya pusat jelek. Dia angin, macam-macam macam. Nah, kata Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bukan dia nak masuk lepak, nak beli barang. Nak apa? Baca kuat itu. Nah, dia jaga tanya. Doa ambil lagi. Doa masuk tempat di tendang. Tulis saya tak? Dia nak tulis. Tulis ke dia? Masuk pejabat cukai. Kok jenis ambil cukai atau Islam ni kan haram kan? Nah. Nabi SAW kata la yadkhul jannata sahibu maksin. Jadi masuk dalam syurga kerja memungut cukai. Tak. Kerana orang Islam tak kena cukai, dia kena zakat. Zakat tanaman, zakat biji yang, zakat padi, zakat harta, zakat emas, zakat perak, zakat lembu, zakat kambing. Nah, zakat fitrah. Banyaknya zakat. Nah, orang kafir cukai. Nah, jadi pada kita rekod orang Islam dan sunat masuk kaki kiri juga melangkah ke pejabat juga. Itu tak ada je dengar. Tunggu royak je lah, bukan kita marah, tunggu royak. Masuk dalam tempat-tempat yang tak molek. Masuk ke pejabat-pejabat orang zalim. Nah, pejabat pemerintah yang melakukan maksiat dan kezaliman. Jangan kata haramji itu saja-saja nak baik. Nah, nak duduk saja-saja, tak boleh. Dia kata boleh pergi darurat. Nak pergi ambil boleh. Boleh. Pasal dalam susah.
Orang miskin. Nah, orang fakir. Siapa kat jabat tu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lakah kaki tinggi tu. Nah, ni bukan kita kata, adalah kita rekod. Nampak? Kalau menteri, kalau raja, kalau pemerintah yang adil, lakah kaki kanan. Sebab apa? Sebab dia orang berkat. Dia jadi menteri besar, dia jadi exco, dia jadi Perdana Menteri, nak turun dah. Dah. Dia adil kepada rakyat. Nabi sebut dulu sekali dalam 7 golongan yang dapat naungan aras di hari kiamat. Dah. Dah sebut dia lain. Mujahidin dah sebut ni. Dah. Orang tak tahu tak sebut dia menangis malam-malam. Sebut imamun adilun. Nombor 1. Nah. Patut sunat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, cium tangan raja menteri yang adil. Sunat cium tangan dia. Kerana Khalifah Umar bin Abdul Aziz ada ulama, ada maknanya orang cium tangan dia, dan ulama-ulama tidak tegur. Zaman ni zaman adil. Nah, jadi ulama tak takut tegur Umar bin Abdul Aziz. Dah. Jadi bila ulama-ulama dia, tak salah tu. Dah. Kalau pemerintah yang zalim, jangan cium tangan dia. Baik cium, hai ayam mana. Dia gitu. Tak boleh kan? Tak boleh kan? Bangun tak boleh tak? Kita baca kita Ihya Ulumuddin. Orang zalim apa tak kita, tak boleh bangun. Kita boleh bangun. Bangun nak. Melainkan kita takut fitnah. Itu lain ya. Nah, bangun tu makna hormat tak boleh. Hormat pun. Nah, man tawadda'a li ghaniyyin zalimin zahaba sulusu dini. Barang siapa yang merendahkan diri hormat, man tawadda'a li ghaniyyin salihin zahaba sulusu dini. Barang siapa yang rendah diri kepada orang besar yang baik kerana kayanya. Nah, bukan kerana baik kita hormat kerana dia kaya. Maka agama kita hilang 2/3. Tanya Imam Ghazali, fa kaifa bi ghaniyyin zalimin. Maka betapa lagi yang tinggal agama kita kalau kita merendahkan diri bagi orang kaya yang jahat. Nah, la dinalah, tiada lagi tinggal agama bagi ada. Kalau tanda senanglah, kita buka pintu tanda, lakah kaki diri. Kalau benda tempat tu kita memang tanda bukan tanda, atau tempat yang disediakan untuk cilerok baru. Macam tengah padang. Dah. Nak pergi Kuala Lumpur, orang sakit perlu. Siapa dia kata abang, kat rok musim banyak. Dah. Mana ada tanda. Pergi dulu berjalan, siapa kat tempat yang dia nak duduk situ buang air. Haklah kali lakah tu, lakah kiri. Nah, katakan sini kita nak relok sini. Nah, tak sini kita lakah kaki kiri duduk. Sunat juga kita ambil kiri baru dulu ambil kiri kaki. Nah. Atau tempat lapang dia tengah padang ni juga. Pasar, mana ada tanda? Di hari ni berok patah. Nah, berok patah. Siapa kat tempat nak berok, nak buang insya tu, sampaikan tubuh badan kita dengan langkahan terakhir tu kaki kiri. Nah, ini Syekh Ramli sebut dalam kitab ini hanya. Nampak? Dia tak kata patah lah, dia kata tempat lapang. Jadi tak ada berok patah. Dulu penuh. Tapi ada lagi spesies terakhir ni. Nampak? Padahal jambang ada dah. Tak? Dan hukumnya ke mana? Hukumnya kita tengok cara dia legok. Kalau mendedahkan aurat, haram. Tapi banyak kan dedah aurat. Dia pakai kain tutup pada dia. Dia pakai kain tutup gitu. Bawah terbuka. Nampak? Open air bawah. 6 pelak. Nampak? Berat nanang tu. Orang putih pulang daripada letak kelengkong. Nampak? Dari jauh tak pun putih nampak. Dia suruh laki dia seorang pula. Laki dia, turtle. Piung belimbing. Berat dia belok kata. Jadi malu kau ni. Dia ambil gambar tunjuk.
Nampak? Awak balik ayat Eropah apa semua dia kata ni lah Terengganu. Ni menjadi adat harian orang Terengganu. Itu telur tepi patah berat dan nak itu. Dah, sana 2-3 orang. Dah. Kacau wajar. Dah. Jauh memang nak tak tahu. Di dekat baru nampak. Di Mangung tu baru nampak muka. Dah. KKK. Ada mari. Leh. Lama tak dengar. Kat setengah tahun kau. Baru kau saya nak tengok. Allah rindu ni. Allah. Sedap lalu rasa orang ni. Lama tak dengar. Bagus. Yang kedua, jangan berkata-kata semasa dalam tandas. Jadi kalau nak berok patah tadi, haram buka aurat. Kena tutup aurat. Kemudian pula kena gali. Kena najis dia tu. Nampak? Boleh mengotorkan orang. Padahal lalu patah ni lalu aurat. Nah, melainkan sebab dia berok tu dah wajib gali, bukan lalu aurat, lalu hutan. Orang lalu situ. Rimah je lah. Tak apa rimah. Dah. Laluan orang tak boleh. Walaupun laluan tu jarang dilalui, tapi laluan orang masuk cari watang lalu tu. Tak boleh juga. Pasal makan orang lalu tak boleh lagi. Bagi jemaah kawan tu orang kasut Adidas baru beli main patut. Nampak putih lepu, balik kuning hanya Adidas. Bini dia tu ada tukar kali bang. Bang tu lah bingung. Jadi haram dia juga aurat, kemudian kena gali, kena gambuh. Pasal najis kita. Yang kedua, jangan berkata semasa dalam tandas. Ini jelas. Hukumnya haram. Menurut pandangan jumhur ulama haram. Sabda Nabi SAW yang maksudnya Allah Ta'ala murka ke atas 2 orang laki-laki yang pergi buang air keduanya lalu berkata-kata. Maknanya bercakap. Sembang. Dia kira elok 2 orang dalam elok. Sembang. Atau dalam tanda. Ni duduk ni. Ni duduk ni. Nak bercakap. Nampak ada yang berhenti. Ya Allah. Tak amin dah hasil tapi payah berhenti. Berhenti yang ada-ada. Sini dia tengok. Belah-belah belok. Polisi kau cakap. Sembang gege nak belah belok 2 orang. Tubik. Seiman ke bila. Boleh ada. Kau sudah ni lah. Sudah lain. Jawab itu tadi. Jangan. Melainkan darurat. Darurat lain. Jangan cakap. Patut kalau tak bisa salah. Kalau dalam tanah. Kalau tanah kalau bisa salah. Tak, ini tengah berok King dia nak jawab salam kan. Tengah berok King dia nak sebut nama Allah As-Salam min Asma'illah. Daripada nama-nama Allah. Nah. Ada orang ada diri dengan tanda apa nak beri salam. Nah, dia mari surat. Dia tanya Haji Mat. Haji Mat adalah yang bang. Berok. Kalau orang sidik tunggu. Terus situ dah. Kita tanda. Panggil. Assalamualaikum. Waalaikum. Bahasa. Kemudian projek yang gaduh nak. Nampak? Dalam ni jatuh. Haji Mak kau. Jangan sembang lah. Cakap ni tadi pun pada tandas boleh ada. Nah, kalau kita dalam tandas tu tak belok kiri tak apa ni. Dia tak boleh masa belok kiri. Sedang kiri lah. Kalau kita masuk dalam tandas tu kita dah buat dah belok kiri, kita jemur baju, kita rendam baju kat tengah tandas kita ada baju tak. Kita tak rendam baju. Kita ada handset, kita jawab tak apa. Nah, ataupun kita masuk dalam jambang tu kan kita belok, kita belok kiri. Ada papa-papa tabung kita duduk tukur, duduk gaji, tapi dalam jambang. Tu boleh cakap. Yang tak boleh ni sambil belok sambil kiri. Yang kedua, memakai alas kaki. Sunat pakai sepatu. Beli selipar je letak kat tandas. Payah pun. Macam kat tandas-tandas. Biasa tandas-tandas masjid kan dulu selipar tak. Tapi tak lama hilang. Hilang gitu. Pasal tak ada jaga dah. Rumah kita lagi mudah. Sebab apa?
lebih membawa kepada kebersihan. Betul dah kita boleh basuh kaki, tapi kalau pakai selipar lebih baik. Lebih baik. Nak pakai selipar, cari selipar hak selesa. Nak jadi orang tandas kita. Hak mana kita selesa, siap selipar tu. Hendaklah jauh dari orang lalu. Jangan kat orang lalu. Pasal apa? Pasal orang tengok kita, nampak aurat dan sebagainya. Jangan buang pada air tenang. Jangan buang air pada air tenang. Air tenang ni dua sebab. Yang pertama, bila air tenang, baunya tasik, pergi cing situ, maka air cing itu tak lari, hidup situ. Hidup main atas tu. Air tak duduk macam air dalam payah, air dalam tasik yang tenang. Bila orang lain mari, umpama dia nak dah harga musafir, dia pun cebok punya air. Wah, ni masing air sini. Baik sini kita saja orang. Macam ni. Atau orang turun mandi. Kat orang mandi tu tenang, jadi kecil nak telaga. Umpama ni orang pun berendam itu, habis bedang ni tubuh-tubuh. Tu yang pertama. Yang kedua, sebab katanya sahabat Nabi Sallam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, jin suka duduk ke air yang tidak mengalir. Katakan air tu air macam air sungai lah, terik. Lepas tu ada kat dia kondang tu, kat dia lekok sikit celah tu tak geruk air. Nampak? Jangan kecil situ. Yang pertama sebab tadi lah, air cing tidak lari, kena lagi tu korang. Yang kedua, jin suka duduk situ. Kalau jin Islam, jin baik, jin soleh, jin warak, tidak balas hendak. Tapi kita khianat sama saudara. Kediaman orang, boleh duduk situ. Kalau jin jahat, dia balas. Balik kau pasti. Jadi susah pula kita. Dia buat. Tak jahat, dia kafir. Lalu rumah orang dia king. Jangan buang air pada lubang tanah. Sebab apa? Sebab di lubang tanah itu tempat tinggal hayawan. Hayawan ni dia ada dua. Yang pertama, hayawan muhtaram, yang dihormati syarak. Dia ni hidup ketik orang. Contohnya karung. Karung hidup dalam lubang. Karung ni datang baik. Tak ada lagi masuk cerita ketik karung. Kalau kata nak ketik, tengok kita bagi dekat lagi. Karung ni kita boleh pergi 20 kaki. Kita rapat cek ni ada masuk lubang. Mana ayam muka kita, muka bom. Dia tak percaya karung kau macam jauh, hidup boleh. Dia dekat syuk masuk tu. Alah ayam lagi dah buat ni. Baik ni dia, betul ke? Nusuk itu. Dah kalau kita pergi kecil dalam rumah. Dan nyanyi dia tak rumah dia nak bini dia. Berderuk. Air hujan lain. Tak kotor. Ini najis. Ada jangan kecil dalam rumah. Ada orang ada kecil tanah. Kecil kalau lagak apa semua. Dia kecil. Dalam kecil dia tengok ada lubang. Ada lubang. Dia pun pedal dia masuk. Tak ada gigi dia. Kalau kan tengok dulu Nabi ajar. Kalau nak kecil tengok dulu kalau ada lubang tanah. Jangan masuk dalam lubang tanah. Takut kena tadilah binatang yang baik-baik. Jadi binatang muhtaram ni dia hormati syarak. Baik muhtaram lain. Benda yang tidak dihormat syarak, benda yang sunat bunuh, macam kala diking, macam penyengat, macam gula, lipang. Ini menyusah orang, menyakitkan orang, anjing ganas, anjing gila. Itu tidak muhtaram. Nabi binatang buat kira. Tak usah kata orang. Roi sangat. Jadi rahmatan lil alamin. Nabi itu. Kasih sayang dia merasai sekalian alam. Nabi bila dikomat semayang, Nabi ambil serban nak semayang. Kain serban Nabi duduk atas latar masjid.
Bila nak akad, tengok kucing tidur atas gerbang. Nabi tak ambil gerbang. Bak kali tarik gerbang, kucing mesti jaga. Jaga dari dah cukup tidur. Sebenarnya dia jaga dah kucing. Katakanlah. Nah, padahal dia bukan dia akad kucing. Tidur mula. Boleh tidur mula. Akad molek pun sebelah. Boleh. Tapi tak bergerak. Nah, tak bergerak juga. Jadi tak akan subang itu. Kalau tarik galuh kucing takkan boleh tarik galuh. Nah, mesti gerak. Mesti jaga kucing. Jadi nak khabar ni rahmat ni kepada binatang, pada makhluk, dapat dah akal sebang. Dah sebang ni Nabi kasih ingat. Dah. Kita kucing mari minta makanan dapur sepak dulu ni kucing. Sepak katok dengan kayu pelakong lah. Bukan yang minta kacil-kacil kucing. Minta nasi amarai. Kali ni nasi amarai tak apa dah. Di luar panas. Oh, langsing. Langsing itu. Burung tengah main kat budak. Dia beli lepas. Burung siok. Anak burung siok. Ni takak ni budak-budak. Dah. Mu pegang, aku pegang. Tak ada nak terbang. Nabi beli. Nabi bayar. Suruh ke Nabi pun lepas. Nah. Dia suka burung. Lepas kalau nak beli burung, jangan burung sepak speed. Sekarang ni biar dia boleh terbang. Nampak? Masa kita nak berlawan nak berlawan lagu suara sedap tu tak apa, bola cepat speed dah. Takkan awak naik gosok kan tu. Nanti takkan sikit dah buat naik. Tapi bila waktu go depan rumah, bos paksa. Dia boleh terbang. Sebab contohnya Nabi tadi dah, burung ni tak boleh terbang, mu pakat pegang. Nabi beli juga. Burung tu budak-budak bila beli baru beli. Boleh bici suruh burung Nabi pun lepas. Maknanya nak suruh terbang. Tuhan cipta dia suruh terbang. Nah, bukan suruh duduk berlepas tu. Jadi kalau di dalam lubang itu binatang yang jahat. Binatang jahat, ular tanah, ular kapok, ular apa. Nah, kalau dia kita king dalam tu. Itu big stick kita. Binasa pula kita. Nah, yang ketujuh, jangan buang air di tempat awam. Tempat awam ni tempat orang duduk sembang contoh. Umpamanya atas gerai, dia pergi bengok bawah gerai. Gerai tu orang duduk tap-tap gerak lah. Mentari garis, gerak sembang-sembang. Umpamanya pagi-pagi orang duduk situ tunggu bas. Ataupun tunggu orang jual ikan apa semua duduk sembang gerak atas gerai. Pergi bengok situ. Musuh kohong situ. Hukumnya haram, bukan makruh, haram. Melainkan tempat orang duduk tu tempat orang buat derhaka pada Allah, sunat belok. Orang digiftah, orang nak joget mana esok. Nak ada konsert mana esok. Nanduk. Wak mari dia Kuala Lumpur. Wak nyanyi wak haram. Kita pergi belok situ tujuan supaya tak jadi dia konsert mana esok boleh pahala. Memang dah jadi ni. Kalau nak joget kita pergi syuting surah. Pergi 18 buah bak mana ni. Bawa air gosong orang baik situ. Esok memang keluar dalam radio. Persembahan konsert malam ini di Pantai Batu Buruk dibatalkan kerana ada kesilapan teknikal. Tempat orang belajar yang belajar kubah, belajar kasilah hak taruh judi. Kita bikin merok saja dia asyik pun jadi busuk tak jadi. Tak orang nak buat maksiat. Boleh pahala. Dulu dia bergaduh. Pak Maidam. Maidam kan maksiat. Tak boleh. Nampak? Lagu. Dia tak semua lagu tu maksiat. Lagu. Dia ada lagu tu maksiat. Lagu. Dah ingat kesemayang bang. Dah erek porong. Tu maksiat. Lagu. Dapat dari rumah duduk mengain. Lagu gitu. Tapi bukan maksiat. Semayang kat mengain tu. Faham? Lagu duduk maidang. Pamanya. Mana buang masa baik dia wirik, dia zikir dah, maidang. Pagi petang. Lepas wik mayah tu, main pula. Lagu tu. Tapi lagu tu tak maksiat. Faham tak? Tu gugur muru'ah dia bagi. Maruah jatuh. Maruah jatuh. Tapi tak masuk perkara mungkar. Hak kata tadi benda mungkar dengan ijma'. Hak kata cuci merah tadi boleh pahala.
Mungkar dengan ijma'. Kalau mungkar tu tidak, maksiat haram tu tidak ijma', tak boleh. Berapa tepat orang main satu. Pak ni pagi-pagi tang orang main satu mu. Main satu khilaf ulama tidak ijma'. Jumhur ulama kata haram, mazhab Syafi'i kata makruh ni bukan maksiat. Maka kalau kita khilaf kat situ haram. Nampak? Matulah wa nahyu 'anil munkar, mana al-munkaru bi ijma'in hingga ulama. Kata nahi munkar ni benda munkar yang benda tu memang munkar dengan ijma' ulama. Waktu kita nak amal ma'ruf munkar, kena ada ilmu. Faham? Nak ajak orang, nak suruh orang buat. Kalau benda khilaf tu, kita pandang. Benda munkar yang tidak ada ijma'. Macam judi, tak ada khilaf. Haram kata walak ni pun lah. Belaga ayam, pak orang puja nama ekor. Itu lain. Nah. Hendaklah membaca doa yang ke-8. Doa masuk, doa keluar tanda. Doa masuk tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, ya Tuhan kau, aku minta perlindungan kepada Engkau daripada segala kotoran-kotoran dan yang keji-keji. Setengahnya ulama tafsir dengan syaitan-syaitan yang jahat. Nah, dua-dua tafsiran tu boleh pakai berlaku. Kerana itu adalah tafsiran daripada ulama-ulama muktabar berlaku. Nah, baca di luar tanda, jangan baca di dalam. Jangan baca di dalam. Melainkan bilik air. Bilik air boleh baca di dalam. Caranya bilik air itu bukan tempat kita kecil. Bilik air itu tempat kita basuh baju. Basuh baju, rendah baju, tempat mandi. Kecil dalam sebelah jambang. Jambang tak boleh. Bilik air boleh lagi, kata setengah ulama. Nah, tapi kalau dalam bilik air itu kita kecil juga, atau bilik air sekali ke jambang, di situ bilik air itu boleh kita baca. Bila baca gitu, barulah kita melangkah masuk. Bismillah dulu. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bila keluar, dengan kaki kanan dulu. Kerana rumah kita lebih baik daripada tandas. Kaki kanan. Sampai di luar baru kata, Alhamdulillah ghufranaka. Alhamdulillah ghufranaka. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-'adza wa 'afani. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-'adza wa 'afani. Segala puji-pujian itu milik Allah yang telah menghilangkan daripada aku sakit-sakit, kotoran, kuman-kuman dan selamanya. Nah, itu kompleksnya ciptaan Allah Ta'ala, tak ada tandingan. Allah buat dalam perut kita, masuk air dia boleh jadi macam-macam. Air itu Tuhan pindah, Tuhan tukar, Tuhan proses dengan segala alat yang ada dalam perut itu. Ada pankreas, ada usus, ada usus kecil, ada perut. Nah, ada kimia ni, tinggal balang ni, cuma Tuhan rasa lagi. Bukan macam siasat bubuk. Nah, daripada air putih jadi air kuning. Air hitam minum. Hitam betul air kopi. Gimana ni tak kopi? Kopi apa? Taklah ni kopi apa? Ni kopi jatang, pasok bumi. Ke kopi tu gulu. Hitam betul air kopi kopi biasa. Hitam lah. Tu baik kecil putih. Dah cukup dah pahala hitam. Mana tahu. Tak ramuk jawab. Apa puan ni? Allah punya kuasa. Nah, kita rebut dengan segi nama-nama saya, nama-nama kesihatan. Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum itu tu. Allah yang menciptakan kamu, bukan secara maknanya zahir ni saja. Hak batin ni pula. Tak, segala perkara orang nenek adalah perut kita dia hak rapih. Minuman berjadi air kecil, ada jadi tenaga, ada jadi darah. Tak, ada jadi dia ambil gula, hak ni ambil darah saja, hak ni ambil gula separuh, buang balik gula. Macam-macam pasal jadi daripada air. Nah, jadi air kecil. Nah, ni jadi najis. Daripada makanan tapis pula. Ni jadi darah, ni jadi susu, ni jadi air mani, ni jadi tenaga. Nah, ni jadi ondel, jadi daging, jadi najis. Mati kita kena kata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit, wa'afani, dan yang telah
sehatkan aku. Apa mana afiat? Afiat tu sembuh. Nah, minyak afiat, minyak sembuh, minyak molek, minyak sehat. Ghufranaka apa pula? Ghufranaka. As'alu ghufranaka. Aku mohon keampunanmu. Nabi suruh kata itu. Ghufranaka. Keluar pada tanah kita. Dah acil. Dah acil mana? Oh, kebik bodoh itu. 18 tahun. Dengar dah acil. Ghufranaka. Mana aku mohon keampunanmu wahai Allah. Kerana tadi 10 minit aku duduk dalam tanah. Aku tak dapat menyebut namamu pada lidahku. Nah. Nanti minta apa? Kemudian berwuduk. Habis dah adab-adab buang air. Berwuduk pula. Wuduk menurut hukum artinya membersihkan anggota wuduk untuk menghilangkan hadas kecil. Dengan menggunakan air wuduk merupakan syarat sahnya salat. Oleh sebab itu diharuskan wuduk dengan baik dan benar. Baik. Termasuk pula bab wuduk. Baca dengan waw, baris hadapan. Baca dengan dhammah. Wudu'un. Kalau wadu mana air. Nak ambil air semayang. Kita ambil air sebeledi, setimba. Umpamalah. Nak dia ambil wuduk. Air itu dipanggil wadu. Wadu dia panggil. Bagi datang buat. Perbuatan kita basuh muka, basuh kaki itu panggil wuduk. Nampak? Jadi membersihkan anggota wuduk untuk menghilangkan hadas kecil. Tapi tidak syarat dan tidak mesti. Tak mesti bila kita ambil wuduk nak hilangkan hadas. Ada kalanya kita ambil wuduk, kita tak berhadas pun. Seperti kita semayang dalam maghrib tadi ada wuduk dan tak batal lagi. Jadi semayang isyak kita keluar daripada surau, dia ambil wuduk pula. Ambil wuduk pula jadi tak batal lagi, bukan nak menghilangkan hadas. Nah, sunat ittiba'us sunnah, mengikut sunnah Nabi SAW. Al-wudu'u 'ala al-wudu'i nurun. 2 kali wuduk tak batal lagi adalah cahaya. Dengan syarat kita telah melakukan sekurang-kurangnya 1 kali semayang. Tak boleh kita wuduk tak semayang. Ambil wuduk saja. Pah wuduk. Nak cari pahala banyak. Nabi dah buat gitu jadi bid'ah. Rasulullah kata bila kita tak batal lagi semayang, kita semayang dah. Maghrib, nak semayang isyak, ambil pula wuduk. Itu panggil wuduk 2 kali tanpa batal. Itu yang suruh syarak. Bukan lepas ambil wuduk masuk. Lepas ambil wuduk masuk pula. Tanda. Tak jadi gitu. Dan menurut setengah ulama, wuduk orang yang sememangnya tak boleh mengangkat hadas kerana dia masih lagi berhadas. Kerana menurut setengah ulama, orang yang junub, perempuan yang haid, dia ambil wuduk tak boleh semayang. Kakak dah hadas. Tak kakak lah, dia haid tak suci lagi. Tapi dia ambil wuduk bukan nak angkat hadas, dia ambil wuduk kerana mengikut sunnah nak tidur. Menurut penerangan setengah ulama, tak boleh. Wuduk nak tidur. Kan sunat kita nak tidur ambil wuduk. Tak, sunat ambil wuduk lah. Kita masuk kaki orang Melayu, sunat masuk kaki. Sunnah Nabi sunat ambil wuduk. Melayu sunat masuk kaki. Muka poreng. Tak masuk. Dalam Islam bukan masuk kaki je. Muka, tangan, kepala dan kaki. Dia panggil wuduk. Jadi kalau yang jenis tak kering lagi darah haid, darah nifas, dia akan ambil wuduk, jangan niat angkat hadas. Niat ittiba' saja ambil wuduk ni, niat ikut sunnah, iaitu nak tidur saja. Dan tidak boleh buat apa-apa pun dengan wuduk dia. Nak semayang tak boleh kerana dia berhadas lagi, saya tak kering lagi. Nak pegang Quran, nak baca Quran, nak duduk dalam masjid tak boleh lagi. Dah tujuan apa? Ambil pada sunat wuduk ketika nak tidur. Menurut pandangan setengah ulama. Ajimat. Nak tidur ambil wuduk. Malah kita nak tidur sejuk ambil wuduk pula anda. Basah-basah jeruk itu. Jangan tidur selalu. Lepas ambil wuduk nak tidur tu, dah basah-basah tu lagi, lirik tu susah. Ambil tasbih kayu kokar, pegang la ilaha illallah, la ilaha illallah, sekatau tidur. Gitu. Dan wuduk ini tidak batal. Dan tetapi tidak boleh
sembahyang. Ada tak wuduk tak batal tak boleh sembahyang? Jimat, gimana? Contoh. Wuduk tak batal. Wuduk tak batal tapi nak sembahyang tak boleh. Kat ni. Dah ambil wuduk. Tak batal tak boleh sembahyang. Apa pelik Nak. Wuduk lah ni yang wuduk nak tidur ni. Wuduk kita nak tidur, kita ambil wuduk. Kita ambil wuduk boleh sembahyang. Boleh tak sembahyang kalau kita lepas ambil wuduk? Sebab apa tak boleh pula ambil wuduk? Berat nanah. Kita dah tak, kita pergi ambil wuduk nak tidur. Nah, bila kita pergi ambil wuduk, kita sembahyang boleh kan? Kalau kita nak sembahyang, tapi kita tak mau sembahyang tak tidur. Bila kita nak tidur, setu dengan kaki isteri batal tak wuduk. Nanti dulu bukan daftar ni, daftar ada dah. Ini kau bimbang kali dah. Bukan apa lepas hari tadi. Ni kita ni dah daftar. Dah, jimat kita buat jimat. Jimat dah daftar dah ni. Dah daftar ni. Tu kata jolok sikit nak tahu tu je. Jadi hero ni kalau kita kata tak Allah sangat. Saya tak kata nak tengok jimat, nak suruh mengaku gitu je. Dah, orang tengok orang kata tak jimat dah. Mana tahu tak. Dia kata gitu dah, jangan tengok kulit. Don't let judge the book by the cover. Just book kata ke tak ni? Betul tak? Betul tak? Mana tengok nak tengok, jangan tengok kulit buku. Kulit yang main jangan kata isi sedap. Tak? Itulah. Saya percaya je mak. Baik, kita bukan ada hadap saja nak tidur, dia ambil uduk, kita pun naik atas katil setuh sendiri. Yang sebenarnya tak batal. Wuduk nak sembahyang batal. Tak batal apa? Perbuatan kita ambil wuduk tu sampai cerah kita dapat pahala ambil wuduk, kita tidur nanti. Takut tak faham? Bukan kata tak batal tu, tak batal wuduk boleh buat sembahyang. Batal dah. Pasal setuh tapi dikira tidak batal. Pasal apa? Nak kira pahala kita ikut sunnah tu, kita wuduk, tujuan nak tidur. Bila kita naik, setuh dengan rapang kita, kulit, tak batal. Melainkan sahaja, sengaja. Jadi kalau tidak tadi pahala. Lah batal. Dia ambil wuduk nak tidur, naik atas hati, setuh pula hati. Terpulak dah. Turun pula wuduk. Dah. Kita dia ambil wuduk, naik atas hati nak tidur dengan bini kita, setuh pula. Abang apa lah kan, kaki boleh nuskat. Tak bersih sama ni ya. Abang ambil wuduk dah kan adik. Dah bini kita tengah tidur. Bunyi. Jadi rohak lah, dia rohak. 2 kali turun dia ambil wuduk. Dan buat naik yang 3 setuh pula. Lalu bini kita nak tahu kita ada wuduk, dia paling setuh. Dah kita bodoh emang. Tak batal dah sekali ambil wuduk tu. Tak batal dah setuh sendiri, tapi tak batal tu pahala wuduk. Siapa kecil Pak batalnya maknanya hadas berlaku. Itu saja. Dia faham baik. Jadi sekali kita naik atas katil, tersentuh kita tak payah suruh ambil wuduk dah. Kita dapat ada pahala wuduk nak tidur sampai kecil. Macam hak bodoh dia buat 3 kali dia ambil wuduk. Yang keempat, setelah pula, dia tang pelewuk dulu tengok. Takut setelah bini. Bini kejut tengok lah. Wah, pelewuk dulu tengok ni. Macam-macam ada. Hajimat. Baik. Itu dia. Menggunakan air wuduk. Guna air wuduk lah. Merupakan syarat sahnya salat. Tak ada wuduk tak sah. Walaupun kadang-kadang kita tak ada wuduk boleh pahala. Kerana kadang-kadang kita ada wuduk sembahyang tak boleh pahala. Orang ada wuduk comel dengan bakar jubah, dengan serban, dengan sugi, dengan corak mata. Sembahyang bersih dengan tertib tamni. Fatihah macam sudah baca. Rakaat 15 minit, sujud sejam setengah. Tak boleh pahala. Apa? Riak. Tak boleh pahala kau ni. Kalau riak menunjuk-nunjuk.
Kau ni pula dah ingat. Dah ingat sungguh. Dia ingat ke maknanya tadi jarik tadi tak patah lagi. Nah, padahal dia ketuk dah ni tapi tak ingat. Ketuk. Dia ni tak ingat. Ketuk dah ni belum isi. Pacau latar-latar. Ada dua kopi cabut apa latar. Tapi tak ingat. Dia pergi takbir kat semayang itu. Ada wudu tak? Tak ada wudu. Sah tak semayang? Sah. Dah. Sah ke mana? Tu ketua murid tu. Pelajar terbaik tu. Orang lain pun cakap sah. Nah. Rasa dah pahala. Pahala boleh. Sampai kemati tak pada semayang tu. Pasal dia memang ingat ke ada wudu. Faham tak? Pahala dia boleh. Tu lah. Jadi tak betul sama dah. Banyak tak betul dah jawapan. Orang kata dah jadilah jenuh. Oleh sebab itu diharuskan wuduk dengan baik dan benar. Wuduk molek. Wuduk tu biar comel lah. Biar comel. Wuduk comel ni dia banyak sangat fadilat kita dapat. Bukan kakak hadas saja, pahala berlipat ganda. Sebab tu banyak sangat dalam hadis Nabi pesan kita, man tawadda'a wa ahsana wudu'ahu. Jangan lupa. Barang siapa yang mengambil wuduk wa ahsana wudu'ahu, dia mencomelkan wuduknya. Padahal man tawadda'a padahal siapa yang mengambil wuduk, tu wuduk biasa macam kita. Wa ahsana wudu'ahu, dia mengindah, mencomelkan, mengindahkan akan wuduk ni. Mana buat boleh dengan baca doa ni, dengan 3 kalinya, dengan rasanya, dengan huruf muhajjalunya, cukup dekat dengan doanya, tu orang comel. Dah. Barulah dapat kelebihan. Dah, yang berlipat kali ganda. Biar comel. Yang kedua, fardu wudu 6 perkara. Wallahu a'lam. Kita ada 2-3 soalan malam ni. Batuk pula. Soalan yang pertama. Dalam soal memilih jodoh, Islam menyarankan umatnya agar mencari yang beriman. Bagaimana pula ustaz jika kita memilih yang kurang beriman dengan niat kita untuk membimbingnya? Saya percaya calon tersebut mampu memenuhi ajaran, menuruti ajaran agama yang akan saya berikan. Namun parent saya, mudah tak passion. Saya tidak bersetuju dengan cadangan saya dengan alasan orang jauh dan kurang didikan agama. Baik. Dia ni nak cari isteri, tapi dia nak cari yang maknanya pilihan dia ni yang kurang beragama. Nah, tapi keluarga tak setuju. Lagu mana? Dia ambil asalnya hak Nabi perintah, maknanya carilah yang beragama. Itu hak asal. Nabi sebut dalam hadis yang biasa sangat kita dengar lah. Tungkahul mar'atu di arba'. Ganti-ganti perempuan-perempuan wanita ni dikahwini, dinikahi dengan 4 sebab. Boleh dah, mungkin ada sebab-sebab yang lain. Yang pertama lihasabiha. Yang kedua lijamaliha. Nah, yang ketiga limaliha. Yang keempat lidiniha. Yang pertama kerana keturunan dia. Waktu kahwin pilih dia kerana dia keturunan. Dia keturunan bangsawan, keturunan syarifah. Orang lain tak jadi soal. Dia keturunan orang, dia keturunan megah, dia keturunan tu. Nampak? Yang kedua lijamaliha, kerana comel. Dia hati uduh pun, dia perangai tak balik pun, dia naik motosikal pun berpuing pun. Tapi comel. Dia kerja sebagai pelakon drama, peluk laki orang pun. Tapi dah comel, ada juga orang pilih. Yang ketiga limaliha, kerana harta dia. Dia tak comel pun, tapi kaya. Yang keempat lidiniha, kerana agama. Dia Islam pun, tapi warak. Nampak? Nabi kata faham bizatidin, pilih yang ampunya agama. Bukan wajib. Maknanya pilih ni Nabi suruh pilih perintah sunat. Sunat kamu ambil yang beragama tu. Bukan wajib perintah tu. Kalau perintah wajib, dosa orang nikah yang perempuan-perempuan yang hak sosial apa semua. Dosa nanti nikah. Sunat sahaja.
Jadi kalau kita kahwin perempuan yang kurang beragama dengan tujuan pula nak didik dia, ini adalah satu maknanya jihad dalam Islam yang sangat dipuji oleh syarak. Nah, asalnya al-khabisat lil khabisin wal khabisun lil khabisat. Perempuan yang perangai bodoh, jodohnya laki-laki tak pakai rawat. Laki-laki hak jen keren. Lah jodohnya perempuan hak jen sewung. Faham tak? Tapi hak tu hak asal. Kita pilih juga hak pakai luar ketat, hak punggung kuih, hak pusat jelek, hak rambut merah. Nak didik dia siang ke dia. Tak, maka hukumnya boleh pahala. Allah tak akan sia-siakan. Boleh pahala. Boleh pahala tu bila? Mula-mula kita berniat. Boleh dah pahala besar. Bila kita kahwin dia, dapat pula pahala. Kemudian kita asuh dia pula, ganda lagi pahala. Dan bila dia berjaya dah jadi perempuan solehah, tak berhabisan pahala kita boleh. Itu yang terbaik. Keadaan sekarang perempuan yang solehah tak ramai. Tak, zaman Nabi ada 200 ekor gagak, yang hitam seekor gagak putih. Gagak putih itu perempuan solehah. Maknanya zaman Nabi 200 ekor, 200 perempuan yang tak solehah, seorang dia solehah. Kalau sekarang ni 2000 ada, mungkin 2000 orang namanya perempuan, seorang dia hak solehah. Nah, zaman kita ni banyak hak tak soleh, tak solehah. Jadi kalau nak cari hak solehah berapa orang? Sekapung mana ada seorang. Dia tak nikah orang lain. Nah, ni gitu. Haji Mat, nah. Mana di best itu? Nah, jadi kalau kita nak hak jamil, nak hak solehah tu yang terbaik lah. Kaya pula bangsawan payah nak ada. Nah, dipanggil perfect. Nah, hak banyak ni jamil tapi tak beragama. Nah, ngaji yang tinggi tak ada masuk. Nah, beragama tak jamil pula. Nabi kata sunat hak tak beragama. Kalau hitam nampak putih. Sungguh, kalau agama hitam nampak putih. Tengok ciri-ciri jabat agama putih leku. Tumi'i macam dia kaca. Faham? Lampu putih merah nyala. Nah, siap dengan maknanya lesung pipik. Tolak 3, tolak 18 ni. Nah, dah perangai anak oleh. Mulut uduk, hati busuk. Nah, perangai jahat, duduk beki. Tak puas hati yang mau ngetuk laki beri. Nah, tapi kalau hak hitam, kita nampak putih lagi. Tak saya tu kan? Dah perangai lain. Nah, hati dah tengok sama, muka udah sama. Nah, hati dah tengok sama, muka udah. Kau tengok udah, dah kita tengok tengah, dia tengok sama. Ada tak itu? Orang kata warna hitam itu yang nak kau. Kita kata, dia nampak putih. Bukan mata, hati. Mata kalau akhlak baik, nampak putih lagi. Nah, dia nikah apa? Hitam tu dia. Tak hitam mana? Hitam sikit pada minyak tak. Faham tak? Tapi maknanya pandai cakap kita balik tu, Assalamualaikum abang, piping tangan kita, bubuh duduk meja, silakan makan. Saya minta izin nak makan sama. Tak? Tiung tangan kita nak pergi kerja, tiung tangan. Tak? Tepat tidur, bubuh molek. Tak? Panggil kita masuk dalam. Subuh-subuh tanya benda lagi hak kurang. Bawa. Nah, nikah tidur. Tak suruh baik. Dah. Lebih dah. Lebih dah. Barang baik tu lama. Jadi nampak ni. Lama-lama jadi kenal. Dah, jadi kenal. Tengok arti-arti hak cerah. Tengok muka dia. Macam BMW muka. Tapi perut pedas. Macam serung. Yang cerah dia tu lelaki 60,000 lah, 70,000 boleh nak pakai. Tak, duk balah ini bukan kata uduh-uduh. Nah, belum tengok orang uduh mana dia cerah. Nah, bini tak namanya pun. Nah, rasa kata macam arti. Macam tapak kaki arti pun tak ada rupa. Nah, boleh lihat dia pandang layak. Nah, bila pandang layak. Okey. Jadi perjuangan kita dapat pahala, kita boleh didik dia jadi baik. Nah, daripada pakai seluar ketat jadi seluar longgar. Kalau ini pakai bagi akal jadi kurus jadi pakai juru boleh pahala. Kalau tak akan tudung pakai tudung, jadi tudung kek jadi tudung soh, semua boleh pahala belaka. Nah, bahkan itulah kita bersabar pula di atas kesusahan kita mendidik dia, tarbiyah dia. Satu lagi mujahadah, Tuhan akan beri pahala. Nah, jangan nak pilih hak solehah saja. Nah, akhirnya
Dan jadilah perempuan yang laki yang lain makin teruk. Nah, jiran saya membuat sup dulu. Meminta saya membuat sup dulu. Jiran saya meminta saya berapa pula ni? Bertanya, apa hukum mandi wajib? Apabila sedang asyik mandi wajib, tiba-tiba sisi-sisi air mani masih keluar lagi. Dia kata, tengah mandi wajib keluar air mani, orang kurang ni. Dan biasa ni kan? Dia kata jiran dia suruh tanya, kamu tanya. Nampak jiran dia pada nyamuk sama. Kalau kata saya yang tanya pun dah diwali, bukanlah kan? Nah, kalau jiran kita tanya sungguh pun dah tulis lah jiran. Dah tulis saya yang tanya. Dah apa tak kenal kau. Nah. Baik, kalau tengah mandi keluar air mani. Nah, tengah mandi keluar air mani. Mandi ni tu mandi junub, mandi wajib. Baik. Biasanya gini, lepas daripada jimok. Nah, dia kalau pergi mandi segera, nah, cepat-cepat, biasanya kaki ada baki keluar air mani. Bukan air mani dia, air mani suami dia. Ingat balik. Lepas tu lepas pada jimok, bapa duduk tinggung dulu. Nah, dalam bilik air. Nak mandi lah, katakan nak mandi. Duduk tinggung tu, lepas tu tekan perut. Tekan perut bawah pada pusat ni. Jangan tekan perut di atas ni, jadi tekan pula. Nah, tolak 2-3 kali lagi ke bawah. Dia mani suami, dia bagi. Nah, kalau lepas mandi dah keluar, dah air mandi semula. Batal wuduk sahaja. Nah, kerana dia duduk tempat batin, keluar balik. Nah, gitu. Nah. Kalau dia keluar mani yang kedua tengah mandi ni kerana syok. Kerana syahwat. Umpamanya mandi duit ngetut laki dia. Dah. Kan sunat mandi duit. Haji bang. Jadi bila mandi tadi jimok dah berapa hari? Pukul 9 mandi pula. Bila mandi dah berduit. Mujilu aku mujilu ngomong konyol aku ngomong terajang aku terajang. Nah, jadi lain macam. Tengah-tengah mandi keluar mani. Hak tu hadap so pula tu kerana dia datang syahwat. Faham? Tapi kalau tak ada rasa apa-apa dah mandi saja, keluar mani kalau kau puang, mani suami dia tadi. Jadi kalau selesai dah mandi, keluar mani tu batal wuduk, mandi tak payah ulang. Tak berlaku hadap so, berlaku hadap kecil saja, ambil wuduk saja. Soalan seterusnya. Apa hukum mencukur janggut? Jumhur ulama mengatakan haram. Kata kau yang dhaif saja mengatakan makruh. Jadi kalau kita ni tidaklah terpaksa, maka simpan janggut. Terpaksa ni mana yang kerja-kerja anggota keselamatan tak dia sama janggut tau. Dia gitu. Boleh ke tak kita guna nombor MACD? Kalau tak boleh, apa? Jadi menurut apa-apa beberapa orang tutup guru dia kata, kalau nombor maknanya ni asal, mana yang dipunyai kebanyakan daripada persennya oleh orang kafir, boleh ni ambil hak orang Islam. Nampak? Kalau kita mana ada pilihan seperti ni, kita guna juga maknanya sistem, maknanya telekomunikasi ini orang kafir ni, tak sumbangan diberi pada berhala dan seumpama. Jadi bertukurlah kepada yang persen yang dimiliki oleh orang Islam. Walaupun tak besar, tapi banyak daripada tempat lain. Dia gitu. Soalan 3, hukum Cina buta. Cina buta dah apa Cina buta? Cina buta ni maknanya dikira 3 kali dah. Allah kata fa'in talaqaha fala tahillu lahu min ba' hatta tankiha zawjan ghairah. Jika kamu telah cerai isteri kamu dulu 2 kali, sekarang kamu cerai pula, maka tak halal lagi kamu kahwin isteri atau rajak isteri kamu ini, menaikkan isteri kamu ini kahwin dengan suami lain, suami baru. Kahwin saja tak boleh. Kena jimak dengan suami baru, lepas tu cerai pula, baru boleh. Nampak? Macam kata Abdul Rahman pula. Seorang perempuan dia mengadu pada Nabi, dia kata suami aku cerai talak 3 dan nikah baru pula. Lepas tu cerai pula. Aku nak nikah dengan suami dulu mana? Nabi kata tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal muka bodoh. Suamimu macam percikai. Suami kedua tu dia nikah, lepas dia talak 3 dia nikah suami kedua. Suami kedua ni dia percikai. Akak tu. Dia kata mati pucuk dah lagi. Percikai. Ni ujung kain. Cakap ujung kain. Macam apa? Ini tu. Understand? Tak apa, motor ni. Jatuh gitu.
Kalimat. Ada bingung itu. Tak cakap. Nampak. Faham. Tak apa tu. Faham. Haji Zul suka. Jadi tak boleh. Pasal apa? Suami kedua ni tak boleh, tak ada kemampuan nak jimak. Mana suami kedua ni syarat kena jimak dulu. Nampak? Bila jimak cerai baru boleh lah nikah dengan suami dulu. Tu pun lepas habis edah. Nikah saja tak boleh. Nampak? Tapi kalau pakat, kena laknat. Kalau pakat. Pakat balik mu nikah dengan bini aku, mu cerai lah pula. Mu jimak sekali, mu cerai. Akhirnya mu 5,000. Hak jenis ni, sini buta. Nah, saya setuju lah. Perbuatan tu kena laknat. Kerana Nabi sebut je lah, la'anallahu muhallilah wa muhallalah. Allah Ta'ala melaknat sini buta yang tukang jadi pak sanggup ambil upah tu, dan orang suami yang tukang suruh. Nampak? Kena laknat. Cuma masalah suah nikah, jumhur ulama Maliki, Hanafi, Hanbali kata tak sah. Mazhab Syafi'i satu kawan kata sah. Tapi perbuatan kena laknat. Syaratnya jangan ada dalam akad perjanjian nak siap. Nah, habis cerita. Tu sini buta. Soalan khususnya datang ni ada hal pula. Jadi hal ni insya-Allah minggu depan ada 4 lagi soalan insya-Allah minggu depan panjang Allah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.